Assalamualaikum kepada semua yang tengah menonton video-video ini dan video-video sebelum ini. Bersama saya orang lama tapi penampilan yang baru, tanpa cap, busana hari-hari kalau orang tengok sebagai topi kan. So kita ubah sikit lah. So untuk video kali ini saya akan borak pasal EPL Game Week yang ke-6. Ada benda-benda yang menarik dan mengejutkan. So pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada yang lain. Okay, share kepada yang lain. Okay, so macam biasa akan ada 2 part 1 dan part 2. Kepada yang baru menonton, jangan lupa untuk stay tune, tunggu part 2 sekali. Okay, thank you kerana support kami semua. So, let's go. Dan kita pergi kepada game yang pertama. Game yang pertama ni merupakan big match, big team match, iaitu Chelsea versus Manchester City, juara UCL season lalu versus juara EPL season lalu yang dimenangi oleh Manchester City dengan 1-0. Game ini memang sengit kerana kita boleh tengok dua coach yang berbeza dari segi taktikal, iaitu Thomas Tuchel di Chelsea dan Pep Guardiola di Manchester City. Saya cuma agak pelik kenapa Mason Mount dengan Kai Havertz tiada dalam game ini. Kerana bagi saya ketiadaan mereka akan menjadikan satu masalah untuk siapa? Untuk center forward dia, iaitu Romelu Lukaku. Selagi-lagi Mason Mount. Dan ketiadaan mereka itu diganti pula dengan Timo Werner dan Mateo Kovacic. Saya tak cakap yang pengganti mereka ini tak bagus. Cuma impak mereka untuk membantu Romelu Lukaku membuat jaringan sangat-sangatlah jauh bezanya jika nak banding dengan Mason Mount dengan Kai Havertz. Dan dari game ini juga kita boleh tengok yang kosong on target dari Chelsea dan 5 shot yang dilakukan. Dan untuk Manchester City pula 15 shot yang dilakukan dan 4 on target yang dilakukan. Kalau apa yang saya cakap ni salah, bolehlah komen dekat bawah. Saya bukan nak kutuk-kutuk, tapi saya cakap ni berdasarkan apa yang saya nampak, apa yang saya tengok. Gabriel Jesus menjaringkan gol tunggal bagi match ini. Bagi saya gol yang dia lakukan is lucky goal, kerana sepakan yang dilakukan ada reflect dari Jorginho atau Thiago Silva tak silap saya, dan Edouard Mendy terpegun di situ. Kalau Edouard Mendy tu ada pada role position yang betul, timing yang betul, dia boleh tepis bola tu walaupun bola tu kena reflect. Dan saya ada bertanya kepada fans City sebelum ni, yang mereka sendiri berkata false 9 tactical kalau untuk big team memang akan nampak fighting dan berkesan, tetapi untuk tim-tim middle agak struggle untuk mendapatkan jaringan. So dekat sini saya dah faham sedikit tentang apa yang mereka katakan, yang false 9 tactical ni still lagi relevan dan berkesan untuk Manchester City, tetapi MC kenalah cepat-cepat cari center forward pure dan solid, kerana false 9 tactical takkan selalu menjadi untuk every game. Itu pandangan saya lah, sebab kita pun dah tengok ada yang tactical tu menjadi, ada tactical tu tak menjadi, dan ada benda tactical tu patutnya jadi tapi jadi lain sebaliknya. So kena cari center forward yang terbaru lah. Aduh, hai. Untuk game yang kedua pula, nak kata big match, bukannya big match, patutnya easy game antara Manchester United versus Aston Villa yang dimenangi oleh Aston Villa dengan jaringan 1-0. Sedih nak borak sebab tim sendiri kalah kan. Dan yang buat lagi sedihnya, bila tengok stats perlawanan memang memihak pada MU, tapi yang menang Aston Villa. Ball possession, MU menang dengan 59.7%. Begitu juga dengan jumlah shot, yang 28 shot dilakukan, 4 on target sahaja. Tapi untuk Aston Villa yang hanya 40.3% dan 7 shot yang dilakukan dan 3 on target yang dilakukan cukup untuk membuat United kelam kabut. Kalau kita nak borak pasal gol yang Aston Villa dapat tu, bagi saya memang perfect lah, sebab Courtney House bukan player yang berbahaya untuk dijaga, dan yang jaga dia juga adalah El Matador MU, iaitu Edison Cavani, bukannya centre back MU. Dan bagi pandangan saya lah, David De Gea sekarang bukanlah David De Gea yang 8 season lalu yang kita kenal time awal-awal dulu. Saya tak cakap yang dia tak bagus, dia still lagi boleh perform dengan baik. Cuma saya nak cakap, bila pihak lawan mendapat set pieces, tak kisahlah daripada corner ataupun free kick, saya boleh katakan yang kelemahan De Gea ada di waktu itu. Lagi-lagi corner dan free kick jarak dekat. Mason Greenwood ada 3 ataupun 4 chances yang baik untuk menjadikan gol, tapi terlalu on target dan terlalu mudah untuk Emiliano Martinez menangkap. Kita tahu yang bekas goalkeeper
Arsenal ni perform dengan baik di Aston Villa, tapi di Arsenal tak diberi peluang dengan banyak. Begitu juga dekat Argentina. Emilio Martinez ni perform dengan baik. Tu pandangan saya lah, sebab saya tengok permainan dia okey, baik. Dan saya agak terkejut kenapa Scott McTominay yang dikeluarkan, bukannya Fred yang dikeluarkan. Saya tak tahu adakah Ole Gunnar Solskjaer ni ingin menjaga tim, sebab selepas ini dia akan melawan Villarreal. Dah lah 2 player injured, Harry Maguire injured, Luke Shaw injured. So saya tak tahu apa yang akan jadi pada UCL akan datang, sebab UCL pun lawan pun juara UEL tahun lalu, Villarreal. So kita berserah sajalah. Saya tak setuju sangat dengan Ole Gunnar Solskjaer ni berkenaan dengan pertukaran pemain. Saya tak tahu apa yang dia nampak dekat Fred sampai dia boleh kekalkan Fred 100% dalam game. McTominay lebih bagus berbanding dengan Fred. Dan sepakan penalti yang MU dapat hasil dari handball Courtney House sepatutnya disudahkan dengan baik, kerana itu sajalah peluang MU untuk mendapat 1 poin daripada kalah. Dan saya agak terkilan jugalah dan agak terkejut dengan Bruno Fernandes, kerana sepakan dia tu, kalau kita tengok dari segi cara dia ingin melakukan sepakan pun, saya dah cakap dalam hati, ini confirm tak masuk. Yes, memang betul, saya admin benda tu dan real, memang tak masuk. Dan ditambah pula sepakan dia tu terbang burung, melayang ke angkasa lepas, melayang ke Pluto. Saya tak tahu kenapa jadi macam tu, sebab Bruno Fernandes merupakan player favourite MU untuk sepakan penalti dan antara player yang jarang miss penalti. So kebarangkalian untuk dia skor adalah tinggi. Tapi malam ni lain pula jadinya, dan agak pelik juga kenapa CR tak diberi peluang untuk mengambil penalti tu. Dan tactical Ole saya rasa dah boleh ubah, dan tolonglah ubah dengan taktikal yang baru. Don't just stick only one formation in every game. Saya masih percaya yang Ole boleh berikan something kepada klub. Sebab tu saya 50-50 untuk menyokong sama ada dia Ole in ataupun Ole out. So good luck lah untuk MU untuk game UCL nanti. Okay, kita pergi kepada untuk game yang ketiga. Game yang ketiga antara Everton versus Norwich City yang dimenangi oleh Everton 2-0. Okey, sebelum ni saya ada cakap yang tiada Richarlison dan tiada Calvert-Lewin, nampak attacking kurang menjadi. Tetapi untuk game ini pandangan saya itu memang salah, dan Andres Townsend dan Abdoulaye Doucouré membuktikan yang Everton masih mampu mencipta serangan meskipun tanpa kedua-dua individu ini. Saya boleh katakan yang game ni adalah easy match untuk Everton, kerana based on jumlah shot yang dilakukan dengan 11 kali shot dan 4 on target, bagi saya dah cukup baik, meskipun Norwich lebih memegang possession dengan 52.6%. Saya memang expect Everton menang, tapi tak expect Everton akan menang dengan mudah. Itu saja. Kita pergi pada game yang keempat. Game yang keempat antara Leeds United versus West Ham United yang dimenangi oleh West Ham United dengan 2-1 dengan sengit dan tight game. Ketiadaan Patrick Bamford salah satu faktor attacking Leeds United kurang menjadi. Sebenarnya kalau ikutkan, Leeds mampu untuk menyekat West Ham United, tetapi sayang attacking West Ham United lebih agresif dan ganas pada second half. Kalau tengok pada first half, West Ham United agak rendah sikit. Saya tak tahu apa masalah pada first half tu. Kalau kita tengok stat perlawanan, Leeds lebih memegang game dengan 53.5% berbanding dengan West Ham yang hanya memegang 46.5% sahaja. Dan kalau kita tengok stats dari segi shot yang dilakukan oleh West Ham, lebih ke depan dengan 20 kali shot dan 7 on target, manakala untuk Leeds pula hanya membuat 15 shot dan 5 on target sahaja. So dekat sini saya boleh katakan yang ketiadaan Patrick Bamford akan mengganggu serba sedikit bagi attacking Leeds. Tak terlalu banyak, tapi jika Bamford tak ada, beban itu akan terarah kepada Rodrigo. So jika Bamford ada, beban tu ada dekat dia dan dia boleh handle dengan baik beban itu. Dan ketiadaan semula Michail Antonio sememangnya menjadi dan jelas attacking West Ham lebih agresif apabila adanya Antonio kembali. Declan Rice, defensive midfielder pada game ini berfungsi dengan baik, dengan cemerlang, banyak dilakukan untuk membantu attacking line dan juga untuk defending area. Okey, kita pergi pada untuk game yang kelima. Game yang kelima antara Leicester City versus Burnley yang berkesudahan 2-2 seri. Firstly, pada mulanya saya tak rasa yang game ini akan menjadi seri, dan saya rasakan yang Leicester akan menang game ini. Macam apa yang saya cakap pada video lepas-lepas, attacking work yang ada pada Leicester City ini adalah satu gameplay yang berkualiti dan terbaik. Kalau kita tengok match stats pula,
memang overallnya milik Leicester City lebih ke depan berbanding dengan Burnley. Itu pun apa yang saya nampak menjadi hanya pada second half sahaja. Untuk first half agak kelam kabut sama macam West Ham tadi, dan untuk first half Leicester City agak bergelut sedikit. Position 4 untuk Leicester City dengan 67.1% dan Burnley hanya 32.9% sahaja. Selalunya kalau siapa yang memegang bola, tim mana yang memegang bola, dia akan menang dengan baik. Tapi nampak ada fighting dengan Burnley di situ, dan nampak tak dekat sini sahaja membuktikan yang Leicester City mampu menjaringkan lebih banyak gol, dan dekat part shot pula dengan 22 kali shot dilakukan dengan 5 on target untuk Leicester, dan untuk Burnley pula hanya 9 shot dan 3 on target sahaja yang dicipta. Dan dari segi jumlah shot ini juga saya agak pelik, kenapa game ini boleh menjadi game yang tight dan susah untuk Leicester sendiri. Dan James Maddison tiada dalam first 11 dan hanya ada di sub sahaja, dan itu pun dia masuk pun pada hujung, tak adalah hujung sangat permainan, tapi second half dia masuk jugalah. Maybe form dia agak down sedikit, dan disebabkan itu Brendan Rodgers meletakkan dia di subs. Tapi bagi saya as a personal, saya tengok kombinasi antara Maddison dengan Jamie Vardy, gameplay Maddison lebih banyak membantu untuk Jamie Vardy menjaringkan gol, dan sebab itu jugalah Leicester tak nak lepaskan Maddison. Ada je yang klub-klub lain yang nak Maddison. Okey, habis 5 part pertama, 5 game untuk part 1. Okey, kalau panjang video ni maaflah sebab sedih jugalah nak borak, memang panjang lah video ni, so kena terimalah ya. Dan jangan lupa untuk stay tune untuk part 2, insyaAllah akan menyusul lepas 2 hari video ni diupload ke YouTube. So jangan lupa untuk saksikan, dan kepada yang belum subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa subscribe, ok, share kepada kawan-kawan yang lain, jangan lupa, ok. Dan terima kasih kerana setia bersama Sweet Studio. Kita jumpa di masa akan datang untuk part 2 EPL Game Week ke-6. Assalamualaikum.